Hai, Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, hari ini kita lain sikit. Cik Y nak kongsikan beberapa tips yang Cik Y nak share kepada you all. Apa ni aku cakap terbelit-belit ni? Okay, sorry. Baru warm up. Okay. Hai pada yang baru masuk semua. Okay, malam ni Cik Y nak kongsikan tips kaedah berbekam dengan teknik yang betul sewaktu anda berada di rumah. Jangan kata duduk kat rumah tak boleh jaga kesihatan, tak nak jaga kesihatan, kan? Apa khabar hari ni? Macam mana PKP dah masuk fasa yang ketiga ni, kan? Harap tak boring sebab kita banyak aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah, kan? Termasuklah aktiviti berbekam, kan? Ini Cik Y khusus untuk mereka yang dah ada set alat bekam. Kalau tak ada tu pergi cari. You all boleh cari dekat Shopee, dekat Lazada ada. Pergi cari alatan bekam. So pelbagai peralatan bekam, pelbagai apa ni orang cakap, alah lupalah nak cakap. Nervous lah hari ni, tak tahu kenapa kan. Okay, pelbagai bentuk, pelbagai jenis cup. Ada set tu kecil, ada set besar. Set besar yang paling besar dalam 30 cups dalam tu. Something dalam 400 lebih ke, tengok keadaan. Kalau yang kecil tu dalam, ada yang 16, ada yang 20. Tengoklah you all nak yang macam mana, mengikut bajet. Benda tu semua boleh ikut bajet. Cuma sekarang hari ni Cik Y nak tunjukkan faedah bekam dan teknik bekam yang betul. Simple saja, you all boleh buat dekat rumah. Siapa yang dah ada alat bekam tu memang baguslah, kan? Sebab berbekam ni salah satunya amalan sunnah. Jadi perlu adalah barang-barang yang barang-barang sunnah dalam rumah, kan? Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Hafiza. Apa khabar? Lama tak jumpa, kan? Okey. Kita tanpa berlengah masa lagi, you all pun dah baca tajuk, kan? Daripada petang tadi Cik Y dah bagi tahu. Hari ni Cik Y nak bagi tips you all tentang bekam. Okey, berbekam. Korang jangan takut cerita pasal bekam ni. Ada yang kata, tak boleh tengok darah lah, tak boleh tengok jarum lah. Memang mula-mula tu ada perasaan tu, tak dinafikan. Mula-mula memang ada perasaan tu. Pada yang takut jarum, pada yang takut darah. But you cuma buka mindset, kita anggap kita nak sihat. Bila kita nak sihat, kita kena kuat semangat. Okey, kena kuat semangat. Kita nak kena jaga kesihatan. Okey. Daripada muda ni kita kena jaga kesihatan. Benda-benda ni perlu dalam rumah kita. Alat bekam sangat perlu. Dia macam mini peralatan lah untuk kesihatan, kan? Satu sudut rumah kita tu, ruang kita tu perlu ada untuk health kesihatan punya alatan, tools, mini tools for healthy. Jadi benda ni sangat-sangat penting. Okey, kenapa perlu berbekam? Okey, kenapa perlu bekam? Bekam ni adalah satu, first kita tahu dia ni amalan sunnah. Kedua, dia dapat mengeluarkan darah kotor dalam tubuh kita dan berupaya mengurangkan gejala penyakit. Gejala penyakit ni antaranya adalah termasuk darah tinggi, jantung, kolesterol dalam darah, migrain, resdom.
Okey. Jadi antara penyakit-penyakit ni yang kita dapat elakkan kalau kita sentiasa ataupun amalkan berbekam ni sepanjang hidup kita. Umur masih muda lagi. Jadi daripada sekarang ni kita kena jaga. Okey. Sekarang ni okey, Nuafizah kata saja sekarang ni lepas pantang. Oh ya ke? Alhamdulillah. Boy ke girl? Alhamdulillah. Nuafizah ni kawan Cik Y, sahabat lama ni. Kan? Lama dah tak jumpa, dah berapa tahun dah. Memang lama sangat lah. Tak pergi Plentong. Kan? Okey. Cik Y nak tunjuk. Okey. Cik Y nak tunjuk alat bekam. Ni Cik Y punya alat bekam. Ni Cik Y punya alat bekam. Dia ada lebih kurang 30 cup. Okey. Ada 30 cup. So banyaklah. Dia ikut jenis. Nak yang mana? Ni ikut yang ini untuk belakang badan. Ini untuk belakang badan. Okey, yang ni ada dia pelbagai saiz. Okey. Ni yang kecil. Okey. Ni besar. Okey, ni besar. Ni lonjong. Okey. Jadi you all tengoklah nanti kalau you all nak beli, you all kena tengok apa yang set yang ada dalam ni. Okey, so dalam set ni kita ada dibekalkan sekali ada jarum. Okey, jarum dengan pam. Ni pam. Ini pam dia. Okey. So okey, lepas tu yang ini Cik Y yang ini kita kena beli sendiri. Ini jarum dia. Kita kena beli sendiri. Ni dekat farmasi ada. Ini jarum cucuk kencing manis pun boleh. Jarum dia jenis macam ni. Tahu okey. Kejap. Okey, nampak okey. So, nanti kita tunjukkan cara dia. Ni alat-alatan dia. Okey. Fiza dah pindah duduk Kulai. Oh ya ke? Dekatlah. Dekatlah kita. Fiza duduk Kulai. Baby boy juga. Alhamdulillah. Bagus. Okey. Mak Y ada buat urut lagi? Ada. Mak memang masih mengurut lagi. Kita urut dekat sini. Mak urut dekat Pasir Gudang lah. Okey. Boleh contact dia. Nanti boleh PM kita. Kita bagi nombor telefon mak kita. Kalau siapa-siapa nak urut area Pasir Gudang, Taman Rinting, Kota Masai, area sana, sampai ke sekarang dia tak pergi jauh lah. So Fiza kalau dekat Kulai, area sini, dekat je, kita pun boleh urut. Kalau Fiza dekat area Pasir Gudang, Plentong ke Pasir Gudang, dengan mak kita lah. Kita boleh urut dekat sini, adik kita pun ada, boleh urut. So nanti kita PM nombor telefon. Okey. Okey, tadi Cik Y kita sambung balik. Ini jarum. Ini jarum dia. Ini jarum dia boleh cari dekat farmasi. Farmasi. Ini berapa pieces 100 pieces. 100 pieces. Ini jarum kencing manis. Jarum kencing manis. Okey. Boleh buat untuk alat kencing manis. Kejap, saya cari box saya. Okey. Okey, tahu kan ini alat kencing manis. Okey.
Ni macam ni kan. Ni alat kencing manis kan. Sama-sama jarum dia. So, ini jarum dia. Ini jarum untuk kencing manis. Untuk test kencing manis. Dan ini juga jarum untuk buat bekam. Ini pen bekam. Ini pen untuk test kencing manis. Okay? Jangan confuse. Tapi jarum dia boleh sama. Alright. Siza kata, ya ke Kulai kat mana tu Wai? Kulai, nanti kita PM nanti kita PM. Okay, selalu biasanya hari Ahad kita ada dekat Pasar Tani Temenggung. Setiap pagi Ahad. Dia dekat situ. Pasar Tani Temenggung. Area-area sayur. Kat situlah kita orang niaga. Okey, Cik Wai dah tunjukkan jarum. Okey. Lepas tu, sorry lah, hari ni agak nervous sikit sebab first time nak buat tutorial tentang kesihatan ni kan. Okey, pada yang mungkin dah ada pengalaman belajar masuk kelas berbekam, adalah satu kelebihan. Okey. Tapi pada yang dah masuk kelas tapi dia lupa, hari ni Cik Wai ingatkan balik. Okey. Okey. Di sini Cik Wai nak tunjuk. Okey. Ini adalah mengenal titik syarat. Titik syarat untuk di badan kita, di mana titik-titik yang boleh dibekam, tempat-tempat yang berbekam. Okey. Khususnya kita boleh bekam daripada hujung kepala hingga hujung kaki, all body. All body. So, setiap tempat dekat badan kita ni boleh dibuat bekam tapi mengikut titik-titik yang tertentu. Okey? Okey. Contohnya, ini di bahagian kepala. Bahagian kepala ni dia bagus untuk migraine, untuk resdung, okey, untuk stroke, minor stroke ataupun stroke. Tapi you make sure kalau untuk yang stroke mesti mesti awal-awal. Kena je stroke ataupun minor stroke, okey, katalah pergi hospital dulu. Okey, pergi hospital dulu, balik siapa kalau cari tukang urut, dan kalau Cik Wai lah, kita buat beberapa step. Okey, antaranya dia balik hospital, Cik Wai akan urut dia and then Cik Wai akan bekam dia. Bekam. So, ni kita sambung balik pada titik-titik yang berada di wajah. Okey, ini bahagian depan. Ini untuk migraine. Untuk migraine, kurang tidur di sini. Untuk migraine, kurang tidur. Okey, kalau di sini ni, ini semua adalah untuk resdung. Okey, untuk resdung. Dekat sini, area sini. Untuk resdung. Okey, kalau di bahagian tepi ni untuk resdung juga sampai ke telinga. Kan sini, daripada telinga sini, tulang pipi, tulang rahang kita. Di sini kan kadang-kadang kalau kita resdung kita gatal tau. Gatal, mengenyam kan. So, daripada sini tulang rahang kita ni. Okey. Inilah titik-titik dia untuk resdung. Okey. Okey. And then kita pergi ke belakang pula. Belakang kepala. Okey, belakang kepala. Belakang kepala ni, ini adalah tempat di antara tengah ni. Okey, you kena faham. Ni cuping telinga. Dia dekat tengah-tengah sini. Tengah-tengah, betul-betul tengah. Okey, kejap. Saya akan tunjukkan. Ni cup. Okey, kita kira. Kita ukur. Ni telinga, cuping telinga hujung kita ni. Sampai dekat tengah-tengah ni. Kita letak kat sini. Ini adalah tempat 1001 penyakit. 1001 penyakit di sini. Okey? Okey, tapi you make sure untuk di bahagian kepala belakang ni, kalau lelaki, kena botak dulu. Kena cukur dulu rambut. Okey?
Kalau wanita, dia cukur lah. Cukur bulat. Hodoh sikit lah kan. Cukur ikut cup ni. Cukur sikit. Mana part-part yang nak dicukur. Kalau nak cukur semua pun, tengok keadaan. Kalau lelaki, kena botak dulu. Kalau perempuan, botak ikut cup lah. Ni tempat 1001 penyakit di sini. Okey? Termasuk penyakit gila. InsyaAllah. Kalau orang gila pun insyaAllah. Kalau dia tak agresif lah. So, janganlah tengah agresif tu kita buat. Kita kena buat dia dalam keadaan yang tenang, yang relax. Kita kena happykan dia. Jangan bagi dia pressure. Nanti kalau tak, dia meronta, habis kita. Tak boleh buat apa. Untuk orang gila lah. Okey. Ataupun orang yang kurang siuman. Okey. Lepas tu, di sini saraf mata. Maknanya di belakang ni, di belakang telinga kita ni dipanggil saraf mata. Saraf mata. Okey? Ini untuk kelenjar untuk yang sulit berbicara. Maksudnya susah berbicara. Contoh orang stroke. Orang stroke, lidah dia dah akan tertarik. Bila dah tertarik, dia cakap pun dah tak boleh. Contoh macam tu. Dia cakap pun dah tak boleh. Sebab dia dah pendek, dia dah tarik. So, ini adalah tempat dia. Cuping telinga. Okey, ini kita punya las kepala ni, and then ini di bawah sini. Okey, di bawah sini. Okey? Okey, ini bahagian tempat stroke, kelenjar. Tempat kelenjar utama. Okey. Lepas tu kita pergi ke bahagian belakang pula. Okey, belakang badan. Belakang badan kita ambil daripada bahu hingga ke punggung. Okey. Di sini juga antara bahu kanan dan bahu kiri, di tengah-tengah tu, first tulang belakang tu, kan? Di tengah-tengah tu tempat juga titik kepada 1001 penyakit. Di sini, di tengah-tengah antara bahu kanan dan bahu kiri. Okey? Lepas tu di bahu kita, bahu awal, bahu sini. Bahu sini, ini adalah tempat kolesterol. Okey? Lepas tu dekat kita punya, apa kita panggil kita panggil belikat, tempat belikat tu, ini adalah tempat tangan yang lemah, stroke, semut-semut tu apa panggil, kebas. Kebas di belikat kita. Kan tulang belikat tu kan dekat situ. Okey? Lepas tu teruslah dekat sini sahaja kita boleh buat bekam adalah tengok cup 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 cup start daripada bahu hingga ke punggung, 22 cup panjangnya. Okey. Ini bahagian belakang. Okey. Bahagian belakang kita tak boleh buat sendiri. Kita kena ada orang yang buatkan. Contohlah kalau buat dekat rumah, anda boleh minta sama-sama belajar lah. Suami isteri kan. Suami isteri kena belajar lah. Jadi kalau suami nak bekam, isteri yang buatkan. Isteri yang cucuk. Okey?
Cucuk pen untuk bekam, tarik. Buangkan darah dia. Kalau isteri pula, suamilah yang buat. Okey. Okey, selamat kepada yang baru menonton. Hari ni Cik Y nak bagi tips untuk bekam. Ya. Titik-titik bekam. Tak panjang, sikit je. Cik Y akan ringkaskan sebaik yang mungkin. Okey, ini bahagian belakang. Ini bahagian depan pula, di bahagian dada pula. So, kita boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cup di bahagian depan saja. Bermula daripada bahu ni. Bahu ni ke bawah. Ya. Okey. Untuk apa? Untuk di bahagian di bahagian tengah-tengah sini, ya, tengah antara kita punya leher ni, kerongkong kita ni, lepas tu kita ada tulang dada ni, ya. Dekat situ adalah titik untuk HIV AIDS. Lepas tu asma, thyroid dengan serak. Siapa yang serak, batuk-batuk di antara leher ni, kerongkong ni, ni tulang dada yang awal ni. Di sini tempatnya. Iaitu untuk HIV, untuk asma, thyroid dan serak. Okey. You all boleh cari titik-titik ni dekat Google pun ada. Nanti korang tengoklah dekat situ. Ni Cik Wan nak bagi basic saja dulu. Okey. Dekat mana lagi? Dekat sebelah kiri kita. Ini adalah tempat ginjal. Ginjal, hempedu, limpa. Masalah ginjal, hempedu, limpa di sini. Di sini, bahagian sini. Okey. Sampailah kepada untuk mengelakkan kanser prostat. Masalahnya di sini. Okey. Alright. Okey. Ni bahagian kaki pula. Bahagian kaki daripada punggung ke bawah. Bahagian punggung ke bawah. Punggung, peha, betis dan punggung, peha dan betis. Okey, untuk di punggung ni untuk lemah sendi, pinggul, peha, betis dan stroke. Lepas tu dekat bahagian betis ni gangguan hati, lambung tu apa? Gastrik, darah rendah, and then untuk nafsu makan. Siapa yang kuat makan tu pergi bekam dia dekat sini. Dekat peha, atas lutut tu, tu tempat nafsu makan. Kurangkan nafsu makan, pergi bekam dekat situ. Boleh kurus. Okay, and then lepas lutut tak boleh. Lutut tak boleh. So, lepas lutut dekat betis ni, untuk stroke, untuk gangguan perut, untuk gangguan perut, ketiak dan payudara, maksudnya macam apa ni, kanser payudara, nak mengelakkan kanser payudara. Lepas tu penglihatan. Okey. Ni bahagian betis. Ni belah depan kaki kita yang belah depan. Okey. Yang di sini pula, ini kaki kita bahagian belakang. Sama juga bahagian, ini bahagian belakang. Ini bahagian depan. Sama juga. Lebih kurang sama. Okey. Ini Cik Y tunjukkan untuk satu badan. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Anda boleh buat bekam ni. Okey. So, di bahagian tapak kaki, iaitu di bahagian apa ni panggil,
bahagian tumit, okey. Bahagian tumit boleh, hujung jari boleh, hujung jari depan, okey. Untuk gout, especially untuk gout lah. Okey. Jangan risau, you all boleh tengok titik-titik ni. Boleh dapatkan di Google, pergi tengok search Google, boleh dapatkan titik-titik untuk berbekam. Ini khusus Cik Y tunjukkan refresh semula pada mereka yang dah ada alat bekam dan dah pernah pergi kelas bekam. Kita refresh semula Kalau yang belum ada bekam, kalau yang belum ada alatan bekam, boleh cari alatan bekam tu dekat mana? Dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, boleh you pergi tengok kat sana. Okey. Cik Wan tak showkan sekali buat untuk keseluruhan. Bengong kita nanti. Kita buat step by step. Step by step, Kak. Bang, jangan buat semua. Masa banyak lagi PKP ni, kan? Masa untuk PKP ni panjang. Jadi, kita boleh buat step by step. Okey. Mula kita, katalah kita pening kepala. Yalah, duit dah tak cukup ni kan. Duit dah tak cukup ni. Duk pening kepala, migraine kan. So, kita buat kepala dulu. Kan? Buat kepala dulu. Kalau kita tengah habis isteri masak sedap, jadi masak sambal letak belacan. Lepas tu ada ikan bilis kan. Jadi resdung pun dia naik gatal. Sedap isteri masak ni. Jadi kita bekam dekat muka. Ambil bekam ni, bekam kat muka. Macam itu. Tengok kesesuaian lah. Tengok besar mana muka, kelebaran muka kita. Okey. Kita bekam kat muka. Okey. Lepas tu dah buat, dah selesai, relax. Jangan teruskan lagi. Buat step by step. Relax. Benda ni buat relax je. Jadi katalah dah relax, dah kumpul tenaga, dah makan. Esoknya buatlah bahagian belakang pula. Bahagian belakang badan. Macam gitu. Kalau you nak rushing satu badan daripada ujung kepala sampai ujung kaki, bengong nanti. Bukan tak boleh, tapi ketahanan badan you kena tengok pelbagai aspek. Pertama, kekuatan, tenaga. Kita ni dah makan ke belum? Dalam keadaan sakit ataupun tidak. Okey? Ataupun kita memang menjaga rutin kesihatan kita. Okey, yang kedua, you kena check you punya darah. Darah cukup ke tak untuk berbekam ni? Nanti Cik Wan tunjukkan macam mana nak tahu. Paling simple lah. Macam mana nak tahu kita ada darah cukup ke tak? Okay, darah cukup ke tak? Kedua. And then ketiga, you mesti dalam keadaan yang bersedia lah. Sebab nak buat bekam ni menuntut masa yang lama. Berjam jugalah. Basically sejam. Kalau cepat lah, kalau dah mahir. Kalau masih masih baru lagi, beginner lagi, so kena ambil satu. Relax, duduk kat rumah ni relax je semua, buat satu. Okey. Jadi bila dah buat kepala hari ni, buat esok badan pula belakang. Ataupun tengok bahagian mana yang sakit. Tempat mana yang paling sakit yang perlu diuruskan dulu. Contohlah, memang tengah sakit kepala ni, migraine ni. Buat kepala dulu. Kalau tengah gatal mengenyam untuk resdung ni, buat muka, wajah dulu, bahagian wajah dulu. Kalau kita gout, contohlah abang-abang ke akak-akak ni tengah gout, kaki tengah bengkak ni, sakit ni. Okey, buat bahagian kaki dulu. Tapak kaki dulu. Kalau bagus, ambil daripada bawah lutut ni, betis kita ni, sampai ke tapak kaki. Tapi paling basic, tapak kaki pun okey dah, tempat gout tadi tu. Cuma kencing manis, mereka yang mengidapi kencing manis, berhati-hati sewaktu melakukannya. Kencing manis ada 3. Satu, kencing manis yang rosakkan kulit. Yang kedua, tulang. Yang ketiga, mata.
Kalau kecil manis yang rosakkan kulit ni, tu kena hati-hatilah. Kalau tulang ataupun mata, insya-Allah boleh. Sebab dia tak kacau kulit. Kan? Kalau yang kulit ni gigit nyamuk sikit pun, kalau gatal-gatal, garu-garu, tak baik-baik, dah masalah. Kan? Nak kena cepat-cepat baikkan. Dia tak boleh luka. Okey? Luka kecil manis, kena hati-hati. Perlu hati-hati. Okey. Sekarang ni dah faham? Dah faham konsep dia macam mana? Benda ni simple. Okey? Sekarang masanya Cik Y nak tunjukkan tutorial bagi mereka yang sakit tangan. Sakit tangan. Kebas tangan. Dia kebas, sukar nak tidur. Lepas tu apa lagi? Susah nak angkat barang. Kan, terlepas. Kan? Dia tak kuat nak angkat barang, dia terlepas. Okey? Kita hadirkan seorang wanita. Wanita lah. Ada geng kita wanita. Gadis. Okey, jom. Kita kenalkan. Ini dia. Tada! Gadis. Okey. Okey, silakan. Ini ketepikan. Ni Ketepikan dulu sikit. Okay. Silakan. You need a space more. Okay. Assalamualaikum. Ini adalah adik Cik Y. Nama dia Siti Fatihah. Okay, Cik Y akan nanti bagi link add FB. Okay, siapa nak kenal dengan dia boleh dia lalukan. Ni dia akan jadi my pesakit, my patient hari ni yang Cik Y nak tunjukkan khas untuk anda. Khas untuk anda. Cik Y akan buat bekam. Tunjukkan tutorial bekam untuk di bahagian tangan. Especially di bahagian sini. Pergelangan tangan sini. Untuk mereka yang tak kuat nak angkat, kan, terlepas barang, terjatuh, ataupun kebas. And satu lagi, kita buat kat rumah. Sekarang ni kerja buat banyak kat rumah, betul tak? Main handphone, kita buat handphone, kita main komputer, kan, laptop. Jadi jari kita ni jadi cramp, betul tak? Cramp. So ini yang akan menyebabkan darah beku berkumpul kat sini. Jadi kat sinilah tangan is very important for now. Banyak kerja yang menggunakan tangan sekarang ni, yang kita duduk dekat rumah, banyak mengadap laptop, banyak mengadap handphone. So paling simple Cik Y tunjukkan di bahagian tangan dululah. Okey, kita standby, kita akan tunjukkan. Okey, apa yang kita perlu? Peralatan yang kita perlu adalah, okey, Cik Siti, Saya ambil ni. Okey, Cik Y dah sediakan. Macam tadi Cik Y dah tunjukkan apa yang kita perlu. First, alatan bekam. Okey, alatan bekam. Assalamualaikum semua pada yang baru masuk. Okey, ini khas untuk mereka yang dah ada alatan bekam, ataupun sedang dah berura-ura dah nak cari alatan bekam. Boleh you all pergi kat Shopee ataupun Lazada ke, you all boleh pilih. Yang ini Cik Y punya. Jenama benda lah ni, Korea, made in Korea. Terbalik pula. Made in Korea. Made in Korea. SM apa benda lah ni, tak terti nak sebut. Samora ataupun ini Cik Y punya cupping terapi 30 pieces, 30 pieces. Okey. Dia tengoklah, kalau ini besar, Ni jenis ni premium. 30 pieces. Ada yang 16, ada yang 20. Tengok pieces. Ini Cik Y beli one set. Okey. So jadi dia banyak cup di sini. Banyak pilihan cup. Okey. Mesti ada alatan bekam. First. And then second, kita mesti ada tisu. Ini Cik Y galakkan buat kat rumah ya. Buat kat rumah, bukan untuk bisnes. Bisnes dia lain. Bisnes dia, kita akan tunjuk lain, cara yang lain. Ini basically untuk penjagaan kesihatan di rumah.
Sementara ya tengah tak ada buat apa-apa ni, yang ada datang bekal, nasi makan hari-hari, makan macam-macam, isteri masak sedap-sedap. So bila dah lemak dah tepu, kita nak pergi tempat bekam pun tutup kan. Okey, so ada datang bekam, kita boleh buat sendiri kat rumah. Kita ada tisu. Lepas tu Cik Y guna minyak sawan Ifan Z. Boleh melicinkan kulit kita. Okey, minyak ni penting. Okey, minyak sawan. Kita perlukan plastik. Plastik untuk isi sampah darah kita nanti. Okey. Kita perlukan pam dia. Dan kita perlukan jarum dia. Okey. Salah. Ini pen. Ini jarum. Ini dijual berasingan. Okey, berasingan. So you all boleh cari jarum ni di farmasi. So jarum ni adalah untuk, boleh digunakan untuk kencing manis, test kencing manis. Alright. And last sekali, kalau kita buat sendiri tak apa. Kalau kita buatkan untuk orang, kita kena guna sarung tangan. Sarung tangan. Eloknya memang pakai sarung tangan lah kan. Eloknya pakai sarung tangan lah. Nanti darah nanti melekat kat tangan. Ya, betul Cik Siti. Hari ni Cik Siti nak sakit apa Cik Siti hari ni? Sakit hati. Sakit hati. Okey. You all tengok ni Cik Y dah start. Okey, terima kasih. Hai semua yang menonton. Kita buat tutorial bekam hari ni ya. Tutorial bekam hari ni ya. Sama Cik Y kita. Okay. Saya jadi mangsa hari ni ya. Bukan mangsa, ni nama dia paksa rela. Apa lagi nak jadi model kan? Okey. Hari ni kita bekam tangan. Kita bekam tangan. Okey, kita dah pastikan kita dah pakai sarung tangan. Okey. So, Cik Y nak ajar bekam tangan di bahagian sini. You kena ingat satu, di sendi tak boleh bekam. Tak boleh bekam. Dekat sendi pergelangan tak boleh bekam. Ni pergelangan, ni dekat mana? Tulang apa? Dekat siku tak boleh. So, cara dia adalah ambil dua jari ni, dua jari and then kita letakkan dekat kita punya sendi. Nampak tak ni? Okey, and then kita ambil cup yang sesuai. Kita ambil cup yang sesuai, tengoklah. Contohnya ni sebab tangan dia kecil, kita ambil cup yang sederhana. Ini boleh kecil lah. Tak, ini nombor 2 sebelum kecil. Ini paling kecil. Ini paling kecil, ini sebelum dia. Okey, kita ambil yang ini. Okey. Tengok kelebaran tangan masing-masing. Ambil dua jari, kita ambil dekat sendi and then kita selepas dua jari tadi tu, di situlah tempat kita bekam. Atau di depan ataupun dua jari sebelum ni. Di situ. Di sendi jangan bekam. Okey? Tu bukan titik point dia. Okey. First, kita kena Fatihah. Ready Mana minyak? Kejap. Okey, pasang ni dulu. Ready Pasang jarum. Buka. Okey, ini adalah pen dia. Ini adalah pen dia Okey. So adalah pen dia. Jadi ini adalah pen yang kita akan cucuk-cucuk. Okey. So kita buka dia. And then kita ambil jarum satu. Dan ini adalah paling penting. Make sure satu orang satu jarum. Jangan bercampur jarum kak, abang. Jangan bercampur jarum. Walaupun suami isteri, walaupun mak anak, ataupun ayah dengan anak. You mesti satu orang satu jarum. Ini adalah pesanan Cik Y paling penting. Satu orang satu jarum. Okey. Okey. Ambil jarum ni. And then dekat punat atas ni. Kita pusing. Okey, sorry. Kita masukkan dulu. Senang lagi masukkan. Okey, kita masukkan dulu. Okey, nampak punat ni? Punat ni kita pusing. Okey. Dah nampak? Okey, baru kita tutup.
Okey, jarum ni pula, pen ni dia boleh selaraskan. So, ikutlah ketebalan dan kenipisan kulit anda. Okey, kita boleh selaraskan. Okey, dan kita test. Dengar bunyi dia. Okey. Kalau nak mahir untuk jarum ni, sebenarnya Cik Y ajar kita ambil tisu yang tebal untuk mahir menyucuk ni. Okey. Ambil tisu yang tebal, ni kurang tebal sikit. Ambil tebal lagi sikit and then kita cucuk. Kita circle. Ini untuk memahirkan kita punya tangan. Supaya kita tak tercucuk dalam sangat dan ataupun kita kurang cucuk. Nanti kalau kita kurang tembus dia, darah tak keluarlah banyak sangat, jadi rugi. Jadi kita belajar. Okey. Kita belajar kat sini. Kita cucuk sampai kita mahir. Kita boleh rasalah keadaan kulit kita ataupun kulit orang yang kita nak bekam nanti. Ingat, satu jarum, satu orang. Okey. And then kita letak sini tangan. Okey. Okey. Kita ambil minyak. Cik Teha, yang mana sakit? Depan ataupun belakang? Kita tanya pesakit dulu. Yang sakit kat sini. Sakit di sini. Sini Okey, di sini. First, sebelum kita lakukan ni, kita tanya dulu di mana dia sakit. Kedua, kita tengok mata dia. Kita tengok mata dia. Kelopak mata. Okey. Kelopak mata. So, nampak tak? Ada sini sikit. Okey, kelopak mata. Okey. Kalau merah, banyak darah. Okey, kalau sederhana merah, ada darah. Kalau putih, tak ada darah, kurang darah. Tarik. Boleh tengok dekat cermin. Kurang ke lebih? Situ. Kan? Elok ni. Tengok sini. Ni dah boleh lah buat bekam. Kalau putih, pucat, tak digalakkan buat bekam pada masa itu. Dia kena pergi makan benda yang tambah darah. Carilah bayam merah, kerang, lepas tu pil-pil yang tambah darah. Pergi makan tambah darah dulu. Baru boleh buat bekam. Kalau tidak, risikonya nanti dia akan jadi pening, dia akan pitam, dia akan pengsan. Masalah kita. Okey. Ingat Okey. And then dia masalah dia di sini. Okey. So, urut dulu. Sedapnya urut dulu. Gini kan. Okey. Ini nantilah dulu. Ini aja saraf. Okey. Okey. Kita ambil ni minyak. Okey. Telumur dulu. Macam saya cakap tadi, 2 jari. Jangan lupa 2 jari. Okey. Lekap tadi. Okey. Ambil 2 jari, terletak dekat sendi ni, then kita kap di sini. Okey. Lepas tu kita ambil pam, kita pam. Macam mana nak pam? Jangan terlebih. Nanti pesakit akan sakit. Tak apa nak. 1, 2, 3. Sikit je. Tarik dia sikit je. Janji dia tak lepas. Kau tarik terlebih sangat, nanti dia sakit lah. Kan? Okey, kita biarkan sekejap. Bekam ni dah ada 2 kaedah. Satu, bekam angin. Yang kedua, bekam darah. Yang Cik Y buat hari ni adalah adalah bekam darah. Ya. Okey. Jangan takut. Kita kena belajar, kita kena kuatkan semangat. Because kita kena jaga kesihatan. Daripada awal kita kena jaga kesihatan. Kalau kita tak jaga kesihatan, masalah kita. Siapa yang nak jaga selain diri kita sendiri? Okey. Kena kuat semangat. Nak tak nak, kena belajar buat bekam sendiri di rumah.
Okey, alatan bekam mesti ada. Sebab bekam ni ada sunnah. Okey? Kita biarkan sekejap. Okey, kalau macam ini adalah bekam angin. Bekam angin. Okey. Tapi hari ni Cik Y nak tambah untuk bekam darah. Okey. Kita biarkan sekejap. Okey, buka. Dan ambil pen ni, kita cocok. Cocok dia membulat. Okey? Ikut dalam apa? Ikut bulatan. Ikut bulatan tadi tu Ikut bulatan dalam Okey, 1 2 3 ready? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sakit? Tak, sakit gigi semua. Okey. Kita kena tanyalah apa sakit. Sakit tak? Kalau okey, teruskan. Kalau dia kata sakit, Sakit. Tak sakit terus. kalau dia kata sakit, kita kurangkan, laraskan dia punya ni. Jarum. Okey, tekap. And then tepam. 1 2 3. Okey. Nak close up depan lagi boleh tengok. Okey. Makan depan kan? Depan kan? Darah dia. Nampak tak? Kejap Mana tangan ni? Ya. Ni. Nampak tak? Tak fokus. Fokus. Macam tu dah. Okey. Darah dia dah keluar. Okey. Darah yang keluar ni pun jangan sampai ada air bisa keluar. Okey. Ini darah. Darah ni yang yang blocking kita punya. Ni kalau dia tak block, dia tak saluran keluar darah. kan? Kalau tak ada apa-apa masalah, dia tak keluar. Oh. Kalau tak ada apa-apa masalah, dia tak keluar. Tapi disebabkan darah ni dia ada blocking dekat sini, so darah daripada atas dia tak salur ke bawah. So tu yang bisa, yang kebas, sini sejuk sebab darah tak sampai. Okey. Kita tengok. Ni sikit je ni. Ni sikit tapi menyebabkan kita sakit. Kalau dibiar, jangan sampai jadi stroke, kolesterol tinggi, saluran darah tersumbat. Okey, jaga kesihatan anda. Okey. Macam gini, kita biarkan sekejap. Okey, kita akan buat 2 round. Okey, 2 round. Ini sekali, nanti kita cabut kap, kita akan buat lagi sekali. Okey, 2 round. Cukup. Jangan lebih-lebih. Okey. Nanti kalau terlebih, kita banyak risau. Nanti kadang terlebih ambil darah, air bisa dia akan keluar, nanti kulit kita mengelepur. Okey. Okey. Siapa yang baru saja menonton, kat sini Cik Y buat tutorial bekam ya. Okay, kita ambil tisu. Dah cukup dah ni. Okay, nanti kita akan tarik lagi. Kita ambil tisu. Okay. And then kita ambil ni. Buat lipatan. Boleh tak? Macam gitu. Okay. Ambil macam ni lipatan. Kita tekap sini. And then kita tarik. Buka. Okay. So, buang darah. Okay. So, ini darah Cik Teha. So, saya tak pasti anda nampak ataupun tidak. Dia ada ketulan darah kecil. Ini yang buat blocking. Dia sikit je. Dia akan menyebab, yang blocking ni lah yang akan menyebabkan tangan kita kebas, tak boleh tidur. Okay, one more again. Okay, kita ambil ni minyak lagi. Lega sikit lah. Lega kan? Okay, baru sekali buat tu. Okay, letak lagi minyak. And then kita ambil cup, kita cup lagi. Sorry. Kita cocok dulu. Dah pegang pen. Belum cocok. Cocok dulu. Aduh, hai. Cikgu, macam mana ni cikgu? Okay. One, two, three. Sikit je.
Okey. Ada lagi ya. Keluar darah lagi. Nampak tak? Mungkin sebab tadi first macam dia block kan. Nampak tak? Dah terus banyak. Lagi cepat lah tadi. Dia lagi cepat. Sebab yang first tadi tu dia ada blocking. And then ni yang second, dia lagi cepat keluar. So, tunggu lagi. Tunggu sekejap dalam seminit. Tak sampai seminit lah, setengah minit. Setengah minit. Yang dah lama nanti air bisa dia keluar. Bila air bisa keluar tu sana nanti Cik Wan nak tengok. air bisa tu macam ni ya nak tunjuk ya. Air bisa tu bila ni darah, lapisan pertama ni darah, atas ni dia ada air. Kita boleh nampak lah membezakan darah dengan air sikit. Tu air bisa dah keluar. Itu dah terlebih had. Terlebih had ataupun terlebih tarik. Okey. Sekarang kita nak keluarkan darah saja. Kita tak nak ambil yang lebih tu. Okey. Jadi berhati-hati di situ. Sebab kalau dah terlebih nanti kita kulit kita akan mengelepuh. Melepuh apa? Melepuh tu macam kena minyak panas lah macam tu. Macam kena minyak panas tu. Melepuh lah. Ada bintik-bintik angin. Air. So kita tak nak. Sikit je. Alright. Okay, dah siap. Ambil tisu. Alright. Okay, nampak tak? Nampak inilah dia. Darah ni yang kita kena keluarkan sebab Fatihah dia tangan dia sakit. Tangan dia sakit urut pun tak jalan sebab ada darah blocking di bahagian sini. Okey? Okey. Then siap. Okey, tarik keluar. So darah yang kedua ni dia banyak dan dia tak ada blocking. Okey? Clear. Alright. Apa rasa? Rasa ringan sikit. Ada kat sebab tu tadi kan macam rasa macam terik kan. Ni dah tak ada lah. Tak ada rasa tegang lah. Macam tu tegang kan. Okey. One more. Satu lagi. Ambil 2 jari dekat sini dan kita akan buat di sini. Okey. Sapu minyak di sini. Ini sesuai untuk mereka yang menghadap laptop, handphone kan kita akan rasa setengah, rasa kepas. Nak angkat barang pun tak kuat, terlepas kan. Kak-kak semua boleh buat kak sendiri kat rumah kak. Boleh buat. Carilah barang bekam, alatan bekam ni. Yang simple pun boleh. Janji kita ini penjagaan awal kita di rumah. Bekam ni sunnah. Jadi buatlah untuk diri sendiri dan keluarga. Benda-benda simple-simple ni, sempoi-sempoi ni kita buat sendiri je kat rumah. Jadi kita kita mengurangkan kos kita ke klinik, kita meringankan beban kerja doktor kan. Nanti macam-macam hal lah. So boleh buat sendiri. Tapi kena hati-hatilah, kena belajar, kena ikuti kelas dulu. Tak boleh sembarang-sembarang. Okey. Dah siap? Kita tarik. And then kita cucuk. Sikit. Mungkin sebab dia nipis kot. Dia sakit sebab dia tipis. Kulit tipis di sini, kawasan tipis di sini. Okey, kita tarik. 2, 3. Kalau anda boleh lihat di sini, di cup ni dia ada uap. Maknanya ada angin di situ. Ada angin. So, ada darah blocking, ada angin. Jadi bila bekam ni dia macam kita cucuk belon. Belon yang kita isi angin, yang padat, lepas tu kita pecahkan dia. Macam itulah kita punya keadaan saluran darah ataupun lapisan kulit ni. Bila dia ada
semua benda nak masuk, nak ngalir kan. Nak ada darah blocking, dekat situlah ada angin. So macam manalah tangan kita ni tak bisa, tak lengur, tak sakit. Lepas tu nak angkat barang pun asyik terlepas. Okay. Tengok, ni ada darah. Nampak sikit tapi kesan dia bila kita buang ni dia akan lega. Kalau kita tak buang, tangan kita akan sakit. Okay. So, macam biasa kita lepas. Kita akan buat 2 kali. Okay, bila dah lepas, kita ambil ni dan kita tarik. Okay. Macam mana rasa? Ni lagi lega. Lega? Wah. Okay. Ni darah dia. Lega? Okay. One more. Satu tempat kita buat 2 kali Jadi 2 kali. Kalau rasa gatal-gatal? Okay, rasa gatal-gatal tu maknanya darah Baru nak mula nak mengalir. Oh. Rasa gatal tu bagus. Rasa gatal tu bagus. Okay, kita cocok lagi sekali. Aduh. Tak sakit pun sebenarnya. Tadi macam gigit semut je. Gigit semut je. Okay, kita tarik lagi. Okay. Nice. Okay, kita tengok. Allah. My mom. Alah, tertengok kursi pula. My mom. Okay, Puan Asrifah. Hai Mak. Mak tengok dekat rumah. Rindunya. Okay. Okay, sementara nak menunggu ni. Ada apa-apa pertanyaan ke tentang bekam ni? Nampak macam renyah. Tapi inilah situasi sebenar bila anda menjaga kesihatan. Dia akan memberi impak yang bagus dan baik pada diri anda bila anda amalkan. Okay, nampak tak? Ini round kedua ni. Ni round kedua ni. Okay. Ni first time Cik Y buat tutorial bekam. Selama ni yelah, Cik Y memang pengamal perubatan. Bahagian KKM under TCM, Traditional Complementary Medicine. So rawatan tradisional ni. Jadi Cik Y buat bekam. Cik Y ada buat urutan biasa dan juga urutan bersalin. Cik Y ada juga buat rawatan Islam. Jadi pengalaman Cik Y dalam bidang rawatan ni hampir menjangkau ke 12 tahun. Untuk buat bekam, Cik Y punya pengalaman 8 tahun. Urutan Cik Y berpengalaman selama 10 tahun. Dan rawatan Islam Cik Y berpengalaman selama 12 tahun. Overall 12 tahun. Okay, lepas habis sekolah je kita belajar semua ni. Jadi pengalaman ni lah kita dah jumpa pelbagai pesakit. Cik Y dah rawat bermacam-macam pesakit. Sama ada darah blocking ataupun stroke, minor stroke ataupun stroke, dan alhamdulillah dia yang berjaya. Cuma stroke ni awal-awal kalau kena, after you pergi hospital dulu, balik tu panggil tukang urut dan juga buat bekam. Cepat-cepat buat. Jangan tunggu dia dah keras, nanti susah nak lembutkan urat-urat tadi tu, nak lancarkan darah dia balik. Okey, dah siap. Kita buat. Okey. Alhamdulillah. Okey, macam mana? Okey, sedap. Apa cakap? Kebas? Tak kebas? Dah kurang? Okey. Ini pun dah kurang rasmi. Macam mana? Okey? Okey. Sekejap. Okey. Kejap. Okey.
So, 2 tempat hari ni yang Cik Y tunjukkan pada anda, di mana 2 tempat ni kita selalu kena. Sebab ni adalah paling utama. Sebab tangan kan, kita banyak buat kerja menggunakan tangan. Jadi 2 tempat paling utama di bahagian tapak tangan dan juga di bahagian lengan. So, anda boleh teruskan hingga ke ni siku, okey, ni siku, 2 jari selepas siku, 2 jari selepas 2 jari baru start balik. 1 2 3. 1 2 3. Okey, ada soalan. Muhammad Salihuddin, kalau badan angin sesuai ke untuk bekam? Sesuai? Boleh. Dia ada 2. Satu bekam angin, satu bekam darah. Kalau bekam angin, okey, saya akan tunjuk bekam angin macam ni. Okey. Kita ambil minyak. Ini dipanggil kausa. Okey. Kita ambil minyak. Okey. Kalau badan dia kena buat kat badan lah tu. Yes. Kalau badan kita buat kat badan. Oh, kalau satu badan boleh lah. Boleh. Gitu. Bekam angin. Okey. Ambil kat yang sesuai. Ambil kad yang sesuai. And then kita tarik. Jangan lepas. Lepas. Okey. Kalau terlepas, kita tarik. Kena pam balik. Pam balik. Pam dia sikit je Okey. Tarik. Dia agak tangan kecil kot. Tangan kecil kan? Okey, tak apa. Kecil. Buat je. Tarik. Turun. Ini salah satu tekniknya. Okey? Lepas tu tengoklah daki-daki. I dah mandi lah you. Okey. Oh. Okey. Itu satu. Okey. Mana pam, lepas tu terus tarik. Pam, lepas tu terus tarik. Okey. Itu untuk angin. Tapi Cik Y tak galakkan sangat bekam angin saja. Sebab kalau bekam angin saja, darah nanti dia terkumpul. Bila terkumpul, you akan rasa tak selesa. Contoh tadi kita dah bekam angin kan, macam itu kan. Okey, ataupun tak buat macam tadi pun, kita letak minyak dan kita tekan, kita cupping lah. Kita tak buat kausa, kita buat cupping, and then kita dah biar. Nanti darah tu dia akan terkumpul kat situ. Bila dah terkumpul, kita akan rasa tak selesa. Angin keluar, tapi darah tadi yang terkumpul, darah kotor terkumpul tak keluar. Jadi kita akan tak selesa juga. Better you buat dah bekam angin, first bekam angin, and then kedua you buat bekam darah. Lagi better. Angin keluar, darah kotor keluar. Jadi selesai masalah. Kita tak nak ada masalah. Okey? Berapa lama macam kan dah bekam kan? Contoh bekam satu badan. Berapa lama lagi boleh bekam? Okey, untuk rutin manusia ni 120 hari. Untuk darah baru darah baru untuk darah baru berpusing balik semula. Okey. Ataupun 3 ke 4 bulan sekali buat. Kalau dia beza lelaki dengan perempuan Kalau lelaki dia 4 bulan sekali lelaki disunatkan buat. Kalau wanita kena tengok. Wanita first, kalau you masih ada period, contohlah yang masih muda-muda ni, yang masih ada period lagi, kita tengok hanya pada tempat-tempat yang tertentu dan yang sakit lah. Kalau yang dah menopause, memang disyorkan untuk buat. 4 bulan sekali sama macam lelaki. Tapi kalau yang muda-muda, yang masih period, yang periodnya lancar, kita fokus pada tempat yang sakit saja. Kalau yang muda tapi periodnya tak teratur, tu digalakkan juga untuk buat selalu. 4 bulan sekali. Tu kena perbaikilah. Yang period tu, wanita tak boleh ada masalah period sebenarnya. Because bila you ada masalah period, macam-macam penyakit yang akan sampai. Hormon pun tak stabil. Hormon tak stabil, badan panas, sinar, macam-macam lah, hangin ke apa ke, macam-macam. So
lelaki 4 bulan sekali sebab dia tak ada period. Kalau wanita yang muda, yang masih period, digalakkan kita cuma fokus pada tempat yang sakit saja. Tapi wanita yang ada masalah period tak teratur, digalakkan 4 bulan sekali, sama juga macam lelaki. Okey. Okey. So, ada apa soalan lagi? Okay. Tapi tangan tadi macam okey lah. Rasa macam cakap dia mula-mula rasa macam tegang kan. Lepas tu macam bisa mula tarik tu, angin tu dah rasa macam lain dah. Dia macam mana dia macam lega. Lepas tu bila first bekam tu dia macam tarik, nampak macam rasa macam tarik tau. Tarik darah tu. Bila dah bersihkan tu lagi macam terus lega. Lega Tu first. Tu second tu dia kan ada lagi second yang darah tu kan. Lepas tu yang first kan macam darah blocking sikit-sikit kan. Yang kedua tak ada. So tu lagi lega lah. Lagi. Lepas tu tangan pun rasa selesa. Kalau tak kan dia, kalau tak dia akan rasa sejuk. Sejuk. Rasa sejuk. Tegang. So akak-akak, ni extra yang Cik Y nak bagi tahu. Tadi Cik Y ajar ilmu tips bekam. Ni ada extra lagi pada yang menonton dan setia menonton. Okey, ini Cik Y ajar teknik urut sikit. Ni extra. Terima kasih pada yang menonton. Yang setia menonton. Like sikit banyak-banyak, love sikit banyak-banyak. Share supaya lagi boleh sampaikan ilmu ni kepada siapa. Mungkin Cik Y ni boleh bagi extra ilmu yang Cik Y ada ni. Jadi kita kongsi-kongsi sama-sama. Okey. Ini Cik Y nak tunjukkan macam mana nak mengurut tangan yang kebas tadi tu. Okey, selain first you buat urutan. Bila urutan tak jalan, barulah you buat bekam. Okey, macam mana nak mengurut? Okey, you gunakan ibu jari ni. Ibu jari ni. Ni. Okey. Ini. And then ambil ni. And then kita pegang sini. Ni. 4 jari ni pegang bawah. Okey. Ini. Ni. Kita dekat dekat tangan kita ni, kita akan rasa alur urat saraf besar. Okey. Itu yang kita main. Kita pusing-pusing. Ini adalah saraf. Ni teknik saraf. Ini paling cepat, yang teknik paling cepat untuk melegakan. Okey, kita ambil ibu jari ni, kita ambil daripada siku, and then kita sambil tu kita bawah ni kita pegang dan kita pusing. Atas pusing ke sini, yang sini pusing ke sini. Okey? Kita pusing. Okey. Kita ikut alur tadi tu. Okey. Okey? Ikut. Okey, sampai jari ni. Okey. Ikut lagi, buat lagi. Okey, buat lagi. Macam mana? Sum. Kan? Okey. Ni extra tau. Cik Y jaranglah nak nak tunjukkan urutan macam gini. So ni first time dan tanda penghargaan dan terima kasih pada yang setia menonton. Tapi saya jadi mangsa urutannya. Tapi sedap sedap serius. Okey, ini urutan teknik saraf. Nanti siapa lepas PKP siapa nak urut PM Cik Y. Yang berdekatan. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Agak susah Pasir Gudang. Pasir Gudang telefon mak. Cari mak. Ifa MZ tu adalah mak saya. Ifa tu mak saya. So boleh cari Puan Asifah. Kata kalau PM, di Pasir Gudang. PM Hasan nak nombor. Okey. Ni tarik jari. Ambil kau bunyi. Okey. Jari. Okey. Ni karen. Ini dekat siku ni ada satu urat panggil karen. Bila kita tarik urat ni, dia akan sampai dia akan karen push. Okey. Dia kata macam itulah. Nerve. Okey. Tarik and then okey. Dan kita buat itu. Okey. Selesai. Alright. Cantik, cakap. Itu adalah urutan saraf
teknik urutan saraf yang paling simple yang kita boleh buat dekat rumah, yang emergency case kan, macam tangan kita sakit, tangan suami kita sakit ke, tangan anak kita sakit ke, mak kita sakit ke, ayah kita sakit ke, Kalau urut kan, tak tu. kalau urut urut tak lepas, kita buat bekam. Right? So, itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak Daun Keladi kerana menonton kami. Moga bermanfaat ilmu yang kami beri ni untuk anda. Amalkan, boleh share, boleh sampai-sampaikan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh PM Cik Y lah. Boleh tanya Cik Y setakat mana yang Cik Y boleh bantu. Because mungkin ada guru-guru yang lebih berpengalaman daripada Cik Y, yang mungkin anda boleh bertanya juga kan, yang lebih profesional. Okey, ni Cik Y cuma tunjukkan basic sahaja untuk anda berada di untuk anda buat di rumah. Emergency case kan, tak sempat nak pergi. Waktu PKP ni, time tu lah kita sibuk nak pergi hospital. Bukan kes-kes yang pasal corona ni, tak payahlah. Kalau boleh handle sendiri kat rumah, pergi buat sendiri kat rumah. Kurangkan kerja doktor tadi tu. Okay, cuma ingat pesan Cik Y, nak buat mesti pakai glove. Lepas tu jarum, hanya satu orang satu jarum. Tak boleh berkongsi jarum. Okay, mana nak cari set bekam ni, pergi cari dekat Lazada ke, Shopee ke, ada pelbagai bentuk-bentuk bekam, alat bekam ni. Mana nak tahu poin-poin tu, pergi tengok Google, ada poin-poin tu. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh PM Cik Y. Alright. So, selamat malam. Terima kasih banyak-banyak. Selamat beristirahat dan selamat menyambung PKP di rumah. Alright. Bye.